Berkata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Solat sunat sebelum solat Jumaat. Jadi kita sambung kembali pengajian berkenaan solat sunat rawatib, iaitu perkara seterusnya, fasal seterusnya berkenaan solat sunat sebelum solat Jumaat. Berkata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, solat sunat rawatib qabliyah, iaitu sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu, dan ba'diyah, iaitu sembahyang sunat selepas sembahyang fardu, namanya ba'diyah. Jadi solat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah untuk solat Jumaat sama sahaja kedudukannya seperti solat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah zuhur. Artinya bila mana tiba hari Jumaat sayyidul ayyam, penghulu bagi segala hari. Setiap amal ibadah kita dilakukan pada hari Jumaat, yudha'iful hasanah, digandakan pahalanya oleh Allah. Lalu bagi sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu Jumaat, yang namanya sebelum sembahyang fardu Jumaat namanya sembahyang sunat qabliyah. Lepas daripada kita melakukan sembahyang fardu Jumaat, maka kita lakukan sembahyang sunat ba'diyah. Nah, jadi kedudukan bagi sembahyang sunat qabliyah hari Jumaat dan juga ba'diyah itu sama dengan sembahyang sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah bagi solat fardu zuhur. Dalil sembahyang sunat qabliyah Jumaat ini daripada Sayyidina Abdullah bin Mughaffal. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, baina kulli azanaini salah, baina kulli azanaini salah, thumma qala sallallahu alaihi wasallam fi thalithah liman syaa. Antara setiap dua azan, iaitu antara azan dan iqamah, adanya solat. Antara setiap dua azan adanya solat. Kemudian pada kali ketiga baginda menyebutkan untuk sesiapa yang mahu mendirikan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan dalil nas sunat solat sunat qabliyah Jumaat. Kerana ada sebahagian menyatakan bila mai datang hari Jumaat ni, sembahyang sunat yang dibuat sebelum ni zuhur, sembahyang sunat qabliyah zuhur, sembahyang sunat ba'diyah zuhur, datang hari Jumaat tak ada yang namanya sembahyang sunat qabliyah Jumaat, ba'diyah Jumaat. Kalau qabliyah zuhur ada, ba'diyah zuhur ada, datang hari Jumaat tak ada pula. Ini dia tak bijak, dia tak ikut alim ulama yang muktabar, yang mengambil istidlal, mengambil nas daripada hadis-hadis Nabi yang menetapkan hukum. Bukan kita yang menetapkan hukum. Kita nampak gunakan akal. Lain daripada hari Jumaat ada qabliyah dengan ba'diyah, hari Jumaat terus tak ada pula, dengan sebab hari Jumaat namanya Jumaat. Bukan itu semata-matanya untuk menetapkan satu dalil ataupun hukum. Maka dalil jelas daripada hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Walaupun hari Jumaat, tetap juga sunat mendirikan solat sunat qabliyah Jumaat, tetap juga sunat mendirikan solat sunat ba'diyah Jumaat. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, Rasulullah menyatakan baina kulli azanaini salah. Nabi ulang ni dua kali, baina kulli azanaini salah. Nabi kata antara setiap dua azan, antara setiap dua azan. Apa maksud murad dua azan di sini? Antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah, bukan dua azan tu, azan pertama, azan yang kedua, tidak. Maka kata Nabi SAW, antara dua azan, iaitu antara azan dan iqamah ada solat. Solat apa kat sini?
solat sunat. Yang sebelum namanya qabliyah. Itu Nabi sebut tu. Antara azan dan iqamah ada solat di situ. Itu namanya solat sunat qabliyah. Lalu kata Rasulullah, liman sya'ah, bagi siapa yang nak mendirikan, silakan. Yang tak mahu mendirikan, tak apa. Hukumnya pun sunat. Hukumnya pun sunat. Maka sebab itu nak menyatakan bahawasanya ada semayang sunat qabliyah Jumaat. Dan mungkin ada yang bertanya, biasa hari-hari selain daripada Jumaat kita buat semayang sunat qabliyah Zuhur. Tiba hari Jumaat nak niatkan semayang sunat qabliyah Zuhur ke qabliyah Jumaat? Tak tetap juga sama tuan-tuan kedudukannya. Maksud tetap kedudukannya sama kedudukan kat sini, maksudnya sama kedudukan tetap ada qabliyah Jumaat. Dan niatnya pun sama, iaitu semayang sunat qabliyah Jumaat. Jangan pula hari Jumaat tu dia niat pula semayang sunat qabliyah Zuhur, kan hari Jumaat. Maksud kedudukannya sama, iaitu tetap ada, disunatkan untuk mendirikan qabliyah, semayang sunat qabliyah. Dan juga solat sunat qabliyah Jumaat ini berdalilkan dalam satu riwayat Ibnu Hibban daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salatin mafruḍah illa wa baina yadayha rak'atan." Tidak ada satu solat fardu itu melainkan disunat di hadapannya, iaitu solat sunat qabliyah 2 rakaat. Kata Rasulullah, ma min salatin mafruḍah, tidak ada satu solat fardu. Apa dia solat fardu? Sama ada solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Illa, melainkan kata Rasulullah, wa baina yadayha rak'atan, melainkan disunatkan di hadapannya, iaitu solat sunat qabliyah. Sebelum sembahyang fardu subuh, ada tak sembahyang sunat 2 rakaat? Ada. Tu namanya juga sembahyang sunat qabliyah subuh. Tu nama juga sembahyang sunat qabliyah subuh. Sebab dia sebelum maknanya dalam bahasa Arabnya qabliyah, dalam bahasa Jawa before. Tapi jangan niat pula before pula. Jangan lafaz before lah pula tu. Tapi nak kata yang mana sebelum namanya qabliyah. Zuhur, sebelum kita sembahyang fardu zuhur, ada tak kita sembahyang sunat sebelum fardu zuhur? Ada, tu namanya qabliyah. Asar pun begitu juga, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum sembahyang fardu asar, itu namanya qabliyah. Begitu juga dengan maghrib, begitu juga dengan isya. Ini dalil nas menyatakan sembahyang sunat bagi sebelum sembahyang fardu itu namanya ada, didirikan, dilakukan yang namanya qabliyah. Jadi kata ulama, berdasarkan hadis ini secara umum dijelaskan, diterangkan adanya solat sunat qabliyah tanpa terkecuali juga solat fardu Jumaat. Jadi ulama dia mengambil istidlal daripada hadis ini, hari Jumaat pun tetap didirikan solat sunat qabliyah walaupun namanya hari Jumaat. Dan juga disebutkan dalil yang ketiga daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Ja'a Sulaykul Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asalaita rak'ataini qabla an taji? Qala la. Qala sallallahu alaihi wasallam, fasalli rak'ataini wa tajawwaz fihima. Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid. Satu hari ada satu orang dia datang ke masjid, namanya Sulaik al-Ghatafani. Sedangkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah.
Bila kata khutbah tu hari apa tu? Hari Jumaat. Nabi sedang khutbah, mai datang satu orang namanya Sulaik Al-Ghatafani. Lalu Nabi SAW bertanya, "Asolaita raka'ataini qabla an taji?" Adakah kamu sudah solat sebelum kamu datang sini? Tuan-tuan, Nabi sedang khutbah ni. Nabi sedang berada di atas mimbar, sedang baca khutbah, sedang berkhutbah. Mai datang Sulaik Al-Ghatafani. Nabi tengah khutbah tu, Nabi tanya dia, "Asolaita raka'ataini qabla an taji?" Adakah kamu dah semayang ke sebelum kamu datang sini? Apa jawab Sulaik? Qala la. Sulaik dia jawab, "Belum ya Rasulullah." Lalu apa kata Rasulullah? "Fasalli raka'ataini wa tajawwaz fihima." Nabi kata, solat kamu 2 rakaat dan ringankan, iaitu jangan membaca surah yang panjang. Hadis ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan, bahkan menganjurkan kepada Sayyidina Sulaik Al-Ghatafan untuk mengerjakan solat sunat qabliyah Jumaat 2 rakaat sebelum duduk mendengar khutbah. Ini nampak macam mana para fuqaha, alim ulama, dia memahami nas hadis tersebut. Kita ni tuan-tuan orang awam, kita tak faham Quran, kita tak faham hadis Nabi, kita tak ada kemampuan untuk mencari gali untuk memahami hukum yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebab kita ni orang awam, alatnya tak cukup. Alat untuk nak memahami ayat Quran dan hadis Rasulullah tu, nak jadikan sebagai hukum tu, alatnya tak cukup tuan-tuan. Screwdriver ada, kadang-kadang sepanah tak ada. Sepanah ada, screwdriver ada, skru pula tak ada. Tak boleh buat kerja juga tuan-tuan. Gergaji tak ada, gergaji ada, dan tukar besi tak ada pun tak boleh juga. Tukar besi ada, paku tak ada pun tak jadi juga. Alat tak ada. Jadi sebab itu kita ni orang awam, dia kena sedar, bila kata tak ada alat, nak memahami Al-Quran dan hadis tu sukar, tak faham, maka dah siap dah tuan-tuan alim ulama kita, para ulama muktabar, khususnya kita fiqh dalam mazhab Syafi'i, maka kita ikut sajalah dalam mazhab Syafi'i. Jangan bercelaru, jangan meraba-raba. Dia nak samakan dia punya ilmu dengan ilmu Imam Syafi'i. Jauh tuan-tuan, langit ke bumi, jauh sangat. Tak. Maka sebab itu dalam hadis ini, hadis yang riwayat daripada Ibnu Hibban, Ibnu Majah, bahawa peristiwa tersebut menunjukkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada Sayyidina Sulaik tadi, yang mai datang ketika Rasulullah tengah khutbah. Lalu Rasulullah tanya, "Adakah kamu datang sini, kamu dah sembahyang sunat belum?" Sulaik kata, "Belum ya Rasulullah." Lalu Rasulullah kata, "Fasalli raka'atain." Maka solatlah 2 rakaat. Maka ini menyatakan bahawa Rasulullah menyuruh dia untuk solat sunat qabliyah Jumaat 2 rakaat sebelum duduk mendengar khutbah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita mai datang lambat macam mana sekalipun, walaupun sedang khutbah, semayang sunat qabliyah Jumaat 2 rakaat tetap ditunaikan, jangan terus duduk. Sebab ada orang kita confuse, datang lambat, nak dengar khutbah ke nak semayang? Nak semayang ke nak dengar khutbah? Ni dah ada contoh dah. Dah ada contoh. Main datang lambat, imam tengah khutbah, duduk terus ke dengar khutbah ataupun semayang sunat qabliyah? Tetap semayang sunat qabliyah. Tetap semayang sunat qabliyah.
Jangan terus duduk. Kerana Rasulullah SAW menyatakan kepada Sayyidina Sulaik, fasalli raka'atain, sembahyang sunat qabliyah dulu, lepas tu baru duduk dengan khutbah. Ini satu contoh kepada kita supaya kita faham. Sebab ada setengah tu dia keliru, nak duduk terus ke nak sembahyang sunat. Tengah-tengah nak sembahyang sunat ada orang marah, duduk dengar khutbah. Tak. Maka ini satu contoh nak menyatakan bahawa bila seseorang itu hal keadaannya dia datang ketika mana imam sedang baca khutbah, maka dirikan solat sunat dulu. Dirikan solat sunat qabliyah dulu, kemudian barulah duduk. Ketika menerangkan hadis ini, Syekh Shihab Al-Qalyubi mengatakan bahawa hadis ini nyata dan jelas berkenaan dengan solat sunat qabliyah Jumaat, bukan solat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab tahiyatul masjid tidak boleh dikerjakan di rumah atau di luar masjid, melainkan mesti dikerjakan di masjid. Sebab mai datang Sulaik tadi masuk dalam masjid ketika Rasulullah sedang khutbah, Nabi tanya, sebelum kamu datang sini kamu dah solat tak? Sebelum kamu datang masjid ni kamu dah solat tak? Jadi yang boleh dibuat sebelum datang masjid dekat rumah sembahyang sunat apa? Qabliyah. Setelah masuk azan sembahyang sunat qabliyah boleh dibuat di rumah. Adapun sembahyang sunat tahiyatul masjid tak boleh. Itu mesti berada di masjid. Sebab syarat-syarat untuk kita mendirikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita mendirikan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu mestilah di masjid. Jadi jelas hadis ini menyatakan dengan nyata dan terang berkenaan saranan Rasulullah untuk mengerjakan solat sunat qabliyah Jumaat. Begitu juga dengan Syekh Umairah rahimahullahu ta'ala berkata, jika ada orang yang mengatakan bahawa yang ditanya oleh Nabi SAW itu mungkin solat tahiyatul masjid, maka dapat dijawab tidak mungkin. Kalau orang tetap juga dia kata, tak, itu yang Sayyidina Sulaik buat itu sembahyang sunat tahiyatul masjid, tak, tidak mungkin sekali. Kerana apa? Kerana solat tahiyatul masjid tidak dapat dilakukan di luar masjid, dia mesti dalam masjid. Sedangkan Nabi SAW waktu tu tanya, adakah kamu sudah solat sebelum yakni di rumah datang ke sini? Sebelum kamu datang ke sini ni Sulaik, kamu dah solat tak? Belum, jawab Sulaik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tak mungkin yang solat yang Nabi suruh tersebut 2 rakaat itu adalah tahiyatul masjid, tidak. Dia adalah sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Begitu juga Al-Imam Asy-Syaukani ketika memberi komen tentang hadis riwayat Imam Ibnu Majah tersebut dengan mengatakan, wa qauluhu qabla an taji yadullu ala anna hataini rak'atain sunnatun lil jum'ah qablaha wa laysata tahiyatan lil masjid. Dan Nabi SAW bersabda, sebelum kedatangan kamu. Ini menunjukkan bahawa 2 rakaat yang dimasukkan itu sunat Jumaat yang sebelumnya, iaitu yang namanya qabliyah. Jadi bukanlah yang dimasukkan dengan 2 rakaat itu tahiyatul masjid. Ini komentar daripada Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, khususnya di dalam kitab Nailul Autar. Kita boleh rujuk di situ. Jadi mengenai kedudukan hadis riwayat Imam Ibnu Majah itu, Imam Syaukani dia komen, dia berkata, hadis Ibnu Majah ini perawi-perawinya adalah orang yang thiqah. Apa makna orang thiqah? Orang yang diberi kepercayaan, orang yang boleh dipercayai. Sebab perawi yang thiqah ini penting untuk melihat kepada kekuatan darajat sesuatu hadis tersebut. Begitu juga Al-Hafiz Al-Iraqi, ulama hadis tuan-tuan,
Dia kata hadis Ibnu Majah ini adalah hadis sahih. Darajatnya hadis sahih, kuat, boleh dijadikan sebagai dalil, sandaran dalam kita nak beramal ni. Hadisnya kuat, hadis sahih. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara lagi dalil daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata kana yusalli qabla al-jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sebelum Jumaat, yakni qabliyah Jumaat 4 rakaat, dan selepas daripada Jumaat Nabi buat 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Rasulullah pernah tuan-tuan buat seperti mana yang kita belajar sebelum ni. Kalau kita dah sebelum ni biasa dengan qabliyah Zuhur itu 2 rakaat, maka kita beri nilai tambah lagi, buat lagi 2 rakaat. Artinya qabliyah Zuhur 4, ba'diyah Zuhur 4. Apa dia punya fadilat tuan-tuan hari itu? Rasulullah sebut haramallahu 'alan nar. Allah Ta'ala haramkan daripada api neraka. Amalan supaya kita terhindar daripada api neraka, amalannya iaitu usahakan setiap hari dapat buat qabliyah Zuhur 4, ba'diyah Zuhur 4. Kita sudah jelaskan dah dalam tempoh hari. Begitu juga datang hari Jumaat, jangan pula hari Jumaat pula dipotong lagi 2, tinggal 2 pun. Teruskan je lah. Teruskan. Kalau semalam hari Khamis qabliyah Zuhur 4, ba'diyah Zuhur 4, hari ni hari Jumaat sama. Qabliyah Jumaat 4, ba'diyah Jumaat 4. Jangan skip pula, rugi. Apatah lagi hari Jumaat, pahalanya berganda. Jadi tetap kerana pernah dilakukan oleh Rasulullah, Nabi pernah buat hari Jumaat, qabliyah Jumaat 4, ba'diyah Jumaat 4. Begitu juga daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka' qabla al-jum'ah 4 rakaat la yafsulu bainahunna bi syai'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sebelum Jumaat, yakni qabla Jumaat 4 rakaat, tidak dipisahkannya antara rakaat-rakaatnya dengan sesuatu. Tidak dipisahkan apa-apalah. Nabi buat 4 rakaat. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Dan begitu juga disebut oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya, wa ruwiya an Abdullah ibn Mas'ud annahu kana yusalli qabla al-jum'ah 4 wa ba'daha 4. Ini pun dalil yang menyatakan bahawa Rasulullah mendirikan solat qabliyah Jumaat 4 rakaat dan selepasnya 4 rakaat. Jadi justru itu tuan-tuan, maka teruskan yang dah biasa buat qabliyah Zuhur 4 rakaat, ba'diyah Zuhur 4 rakaat. Hari Jumaat teruskan, tetap qabliyah Jumaat 4 rakaat, ba'diyah Jumaat 4 rakaat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tuan-tuan melihat kepada pendapat fuqaha, terutamanya daripada Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menegaskan, far'un fi sunnatil jum'ah ba'daha wa qablaha tasunnu qablaha wa ba'daha salatun wa akallaha raka'ataini qablaha wa raka'ataini ba'daha wal akmal arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Apa komentar daripada pendapat fuqaha, terutamanya Imam Nawawi, ulama dalam mazhab Syafi'i? Imam Nawawi menyatakan, menerangkan tentang sunat solat Jumaat sebelum dan sesudahnya. Apa pendapat Imam Nawawi? Tasunnu, hukumnya sunat, yakni disunatkan solat sunat sebelum, yakni qabliyah, dan sesudah, yakni ba'diyah solat Jumaat. Hukumnya sunat tuan-tuan. Banyak dalil-dalil tadi sudah dijelaskan. Takkan tak faham lagi tak? Dia kata tak, saya nak nama tu jelas. Ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat, ba'diyah Jumaat. La ilaha illallah. Dia tak faham dalil tuan-tuan.
Jadi Imam Nawawi kata apa? Tasunnu, disunatkan solat sunat qabliyah dan sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Hukumnya sunat. Paling sedikit tuan-tuan berapa rakaat? 2 rakaat. Qabliyah Jumaat 2, ba'diyah Jumaat 2. Tetapi wal akmal, yang paling sempurna, kita ambil lah yang paling sempurna. Bukan ada apa-apa pun tuan-tuan dalam masa tu. Maka kita buat yang paling sempurna, Qabliyah Jumaat 4 dan Ba'diyah Jumaat 4. Ini disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Dan juga Imam Nawawi juga menyatakan di dalam kitab Al-Majmu', adapun solat sunat sebelumnya, yakni Qabliyah, yang menjadi tunjang kepada ahli hadis Abdullah bin Mughaffal yang telah disebutkan sebelum ini, yakni antara setiap 2 azan adanya solat dan kias kepada solat zuhur. Adapun hadis Ibnu Abbas dalam Sunan Ibnu Majah bahawa baginda mendirikan solat sebelum Jumaat sebanyak 4 rakaat tanpa memisahkan antara rakaat tersebut adalah tidak boleh berhujah dengannya kerana ia sangat lemah. Imam Tirmizi menyatakan bahawa Abdullah bin Mas'ud mendirikan solat 4 rakaat sebelum dan selepas Jumaat, dan inilah adalah pendapat Sufyan As-Sauri dan Ibnu Mubarak. Artinya di sana ada hadis yang kuat yang menjadikan sandaran bahawa adanya dan disunatkan untuk kita melaksanakan, mengerjakan solat sunat Qabliyah Jumaat dan sembahyang sunat Ba'diyah Jumaat. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan, memberikan kita ilmu dan memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Supaya kita jangan rugi nanti di hari akhirat kelak. Rugi nanti di hari akhirat kelak. Cuma tinggal lagi tuan-tuan, macam mana kaifiat untuk kita mengerjakannya. Ada 2 cara. Cara yang pertama 2 rakaat, 2 rakaat. Ni Qabliyah Jumaat ni. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kaedah yang kedua 4 rakaat sekaligus. 4 rakaat 1 salam. Ada 2 cara. Tuan-tuan pilihlah, yang penting buat. Cuma tinggal lagi cara yang pertama tadi, 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi 2 rakaat salam. Jadi mula-mula kerjakan dulu 2 rakaat yang pertama tu dengan niat sahaja aku sembahyang sunat Qabliyah Jumaat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada perkataan Qabliyah tuan-tuan. Sahaja aku sembahyang sunat Qabliyah Jumaat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jelas tuan-tuan? Surah tu terpulanglah tuan-tuan. Surah terpulang, mana-mana surah boleh. Tapi yang paling ikut tertib. Kalau tuan-tuan dah baca Kuliah Kafirun, carilah yang bawah-bawah selepas daripada tu. Lepas salam, bangun lagi untuk lagi 2 rakaat. Niat tanpa menyebut Qabliyah. Macam mana tuan-tuan? Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh faham tak tuan-tuan? 2 rakaat yang pertama ada sebut Qabliyah. 2 rakaat yang kedua tiada sebut Qabliyah. Surah sama saja tuan-tuan. Pilihan apa-apa saja boleh. Ini kaedah bagi yang buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang pilih kaedah yang kedua 4 rakaat sekaligus, 1 salam. Ini niatnya kena perhati. Niatnya satu saja. Saja aku solat sunat Qabliyah Jumaat 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada Qabliyah dan 4 rakaat sekaligus. Surah sama saja tuan-tuan. Boleh pilih pilihan surah yang mana-mana yang tuan-tuan kehendaki untuk dilakukannya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jelas, kita faham, diberikan kefahaman oleh Allah SWT, diberikan taufik dan hidayah, diberikan kita kekuatan untuk menambahkan lagi amal soleh ibadah kepada Allah Ta'ala. Kerana yang mentakarubkan, yang menghampirkan kita dengan Allah tak lain dan tak bukan dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan yang sunat. Sebanyak mana kita dapat mengerjakan amalan yang sunat,
itulah yang menghampirkan diri kita dengan Allahu Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita dapat amal, kita dapat sampaikan, mudah-mudahan serta bermanfaat tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur, nanti kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.